Assalamualaikum. Saya wakil daripada kumpulan 1 yang bertajuk Faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Nur Syahadah binti Jasmani, yang kedua Muhammad Aiman bin Azhar, yang ketiga Muhammad Aiman bin Zahari, yang keempat Muhammad Faris Zulhilmi bin Muhammad Fadil, dan yang terakhir Muhammad Norman Fikri bin Muhammad Anhar. Okey, tajuk ini isi kandungan bagi tajuk ini adalah pengenalan, iaitu di bawahnya latar belakang, objektif kajian dan kepentingan kajian. Yang kedua ialah faktor pembentukan etika dan peradaban itu sendiri, iaitu di bawahnya terdapat geografi dan persekitaran, pemerintahan, kegiatan ekonomi dan perdagangan, perkahwinan dan sistem pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam kepelbagaian etnik di Malaysia, iaitu latar belakang kajian. Latar belakang kajian ia adalah perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu daripada keluarga, komuniti, masyarakat dan juga negara. Okey. Adanya etnik-etnik ini, mereka dari kepelbagaian di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Sepertinya faktor-faktor fenomena migrasi yang telah berlaku dari sebelum kedatangan Eropah ke Asia. Ianya adanya migrasi di dalam alam Melayu ini yang telah menemukan peradaban daripada India, China, Timur Tengah dan alam Melayu dalam sistem etika melalui selat. Objektif bagi kajian ini ialah yang pertama, perlu mengetahui etnik-etnik yang berada di Malaysia, mengenal pasti asal kepelbagaian etnik itu, dan yang terakhir adalah mengkaji jenis-jenis faktor bagi pembentukan etika dan peradaban. Terdapat 5 kepentingan kajian yang akan dikaji dalam kajian ini adalah geografi dan persekitaran, di mana kita akan melihat geografi dan persekitaran daripada sudut pelbagai etnik, daripada segi pemerintahan juga, pemerintahan daripada beberapa etnik yang ada di Malaysia, ekonomik dan perdagangan yang digunakan daripada pelbagai etnik, sistem pendidikan yang digunakan oleh etnik-etnik yang berada di Malaysia, dan yang terakhir adalah perkahwinan yang etnik-etnik di Malaysia ini menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Azhar. Untuk faktor geografi dan persekitaran dalam pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia. Geografi adalah permukaan bumi, keadaan fizikal, iklim, kependudukan dan keluaran, manakala fizikal pula didefinisikan sebagai keadaan alam semula jadi. Di dalam salah satu ahli falsafah geografi, Claudius Bartholomew, geografi didefinisikan sebagai mewakili dalam gambar-gambar seluruh dunia, termasuk dalam fenomena yang terdapat di dalamnya. Geografi merupakan faktor yang penting dalam pembentukan kerana mempengaruhi individu atau masyarakat untuk menjadikan kawasan itu sebagai pendapatan. Okey, untuk faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Kaum Melayu merupakan masyarakat yang terawal di Malaysia yang dikenali sebagai Tanah Melayu.
Menurut sejarah, pembentukan Melayu bermula ketika penjelajahan para Mersora ke tanah Melayu dan menjadikan pemerintahan di negeri Melaka yang mempunyai bentuk muka bumi yang menarik untuk menjadikan sebuah kerajaan. Kedudukan geografi yang terlindung oleh Pulau Sumatera menggalakkan pertumbuhan plankton, iaitu organisma yang menjadi makanan kepada kehidupan akuatik. Selain itu, hutan bakau di pesisir pantai juga bertindak sebagai penampan haki ombak dan mampu menahan ombak tsunami. Kedudukan Melaka yang merupakan salah satu laluan perdagangan dan pintu pelabuhan Melaka amat membolehkan kapal-kapal besar masuk berlabuh. Melaka juga terdapat sebuah bukit yang menguasai muara sungai dan juga tempat pertahanan dan mendapatkan maklumat sekiranya musuh datang menyerang. Pembentukan kerajaan Melaka ini menjadi asas kepada pembentukan kaum Melayu hanya disebabkan faktor geografi yang sesuai dari pelbagai aspek. Bermula dari bentuk muka bumi yang sesuai, laluan utama pedagang dan juga sumber asing yang penting. Seterusnya, faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat India di Malaysia. Bagi masyarakat India, mereka merupakan sebuah kaum yang berasal dari negara India. Asal pembentukan kaum India ini bermula daripada kedudukan negara India yang terletak antara Lautan Hindi dan Pegunungan Himalaya. Perkembangan kaum India terbahagi kepada dua bahagian, iaitu India Utara dan India Selatan. Pegunungan Vidya menjadi sepadan bagi India Utara dan juga India Selatan. India Utara meliputi kawasan sehingga kawasan Himalaya di utara dan kawasan India Selatan pula meliputi kawasan Sungai Tapti di Pegunungan Vidya sehingga Kayu Kumakari. Kedua bahagian ini menunjukkan pengembangan yang sangat berbeza. Bagi India Utara, masyarakat ini dikenali sebagai Indo-Arya. Bahasa utama yang digunakan ialah bahasa Sanskrit serta pegangan kuat masyarakat ini ialah Veda atau kitab-kitab yang mencerminkan aspek pemikiran, kepercayaan dan lain-lain. Di India Selatan pula dikenali sebagai masyarakat Dravida yang menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa utama. Kepercayaan utama di masyarakat ini ialah Saivisme dan Islamisme. Masyarakat ini dibicarakan dalam puisi-puisi Sanggam. Untuk penampakan masyarakat India di Malaysia ialah bermula ketika penjajahan British di Tanah Melayu. Kemasukan migran dari India beramai-ramai disebabkan dasar British ketika itu ingin menjadikan Tanah Melayu sebagai perkhidmatan utama bagi tujuan ekspor pertanian. Penempatan kaum India ini kebanyakan ditempatkan di kawasan peladang seperti ladang kelapa sawit. Sehingga hari ini kebanyakan kawasan ladang kelapa sawit di Malaysia masih lagi dimonopoli oleh masyarakat India. Seterusnya, faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat Cina di Malaysia. Peradaban awal bagi masyarakat Cina bermula di Sungai Yangtze dan terletak di tanah besar Cina. Kemudian terbagi kepada dua bahagian, iaitu Cina Utara dan juga Cina Selatan. Cina Utara dinamakan sebagai kawasan Cina asli yang bermula dari lembah Sungai Kuning. Manakala Cina Selatan pula dikenali sebagai banjaran Gunung Ganang, lautan dan padang pasir yang bertindak sebagai pendinding yang menyukarkan perhubungan dengan kawasan luar serta mempunyai sungai utama yang dikenali sebagai Sungai Yangtze. Kedudukan geografi yang berbeza bagi kedua-dua bahagian ini memisahkan hubungan sosial dan menyemaikan sentimen kecinaan dan kekitaan yang kukuh pada masyarakat ini. Perkara ini berlaku disebabkan persekitaran dan hubungan sosial. Iaitu masyarakat ini rasa curiga terhadap sesuatu yang datang dari luar dan kurang bergaul dengan komuniti yang luar daripada masyarakat mereka. Bagi penampakan masyarakat Cina di Malaysia ialah bermula dengan kewujudan hubungan ekonomi Kesultanan Melayu Melaka dan perkahwinan Puteri Maharaja Cina iaitu Puteri Hang Lipo sekitar pada abad ke-15. Tetapi migrasi secara beramai yang datang ke Tanah Melayu sekitar pada abad ke-19. Migrasi beramai-ramai ini disebabkan kegawatan ekonomi yang berlaku di China yang memberi kesan kepada kehidupan masyarakat di sana. Peluang pekerjaan yang dibuka oleh British telah mendorong pemindahan masyarakat Cina di Tanah Melayu. Sumber bahan mentah seperti emas yang beriktimah di Tanah Melayu memaksa pihak British memulakan jumlah pekerja ramai dalam sektor perhubungan. Oleh itu, British mengambil kesempatan kepada masyarakat Cina yang sedang mengalami kekuatan ekonomi pada ketika itu untuk dijadikan buruh di rumah lombong di Tanah Melayu. Masyarakat Cina ditempatkan di kawasan perlombongan kerana mereka lebih selesa bekerja pimpinan bangsa mereka sendiri.
migran yang menjadi buruh ditawarkan kontrak dan akan dibawa pulang ke China setelah selesai kontrak mereka. Tetapi hanya sebahagian buruh yang dibawa pulang kerana sebahagian yang lain melihat kehidupan di Tanah Melayu lebih baik berbanding di China. Oleh itu, bermulalah pembentukan etika dapat masyarakat China di Malaysia sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Norman Fikri bin Muhammad Anhar dari kelas AP 2215B. Hari ini saya ingin bincangkan tentang topik faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Dalam tajuk pemerintahan, Malaysia mempunyai sejarah yang unik di mana melalui beberapa siri penjajahan yang telah membentuk peradaban serta membentuk acuan pemerintahan di Malaysia. Kesultanan Melayu Melaka merupakan titik permulaan pemerintahan di Malaysia. Hasil daripada pemimpin dan pemerintahan yang cekap, Melaka merupakan tunjang utama bagi kawasan Asia, jadi sebuah tempat pedagang untuk berkumpul serta menjual rempah ratusnya. Melaka mempunyai sejarah yang gemilang. Pada tahun 1511, Melaka melalui zaman kejatuhan mereka. Hal ini hasil daripada pembelautan orang dalaman serta pembelautan pembesar Melaka itu sendiri. Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Bermulalah era penjajahan di tanah Melayu kita, hasil daripada kejatuhan Melaka. Daripada Portugis, Melaka berpindah tangan kepada Belanda. Pada tahun 1824, tanah Melayu telah diserahkan kepada Inggeris hasil daripada perjanjian Inggeris-Belanda. Sepanjang 100 tahun lebih, Inggeris telah mencampuri urusan pentadbiran di tanah Melayu yang selama ini diketuai oleh raja-raja Melayu yang memimpin negeri-negeri di tanah Melayu. Hasil daripada campur tangan ini, muncullah pahlawan-pahlawan Melayu yang bangkit menentang penjajahan British seperti Dul Said, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela dan banyak lagi pahlawan Melayu yang bangkit menentang penjajahan ini. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, kesedaran politik serta kebangkitan nasionalisme, penduduk tanah Melayu mula mendapatkan pendidikan sama ada daripada Timur Tengah ataupun pendidikan tempatan. Hal ini telah menyemarakkan semangat nasionalisme dan membuatkan penduduk untuk keluar serta memohon kemerdekaan daripada penjajahan. Pada 8 Disember 1941, Jepun mara ke tanah Melayu dengan membawa slogan Asia untuk orang Asia. Kebanyakan ataupun majoriti penduduk menerima ini sebagai salah satu pembebasan daripada kuasa luar ataupun kuasa Eropah. Namun begitu, pihak Jepun telah membuatkan satu lagi penjajahan yang mencemarkan sejarah Malaysia. Pada era pra-kemerdekaan, Parti Komunis Melayu cuba untuk mengambil alih tampuk pemerintahan tanah Melayu. Hal ini menyebabkan British untuk kembali berkuasa bagi menghalang kemarahan Parti Komunis ini. Pada tahun 1946, British cuba untuk mengasaskan Malayan Union, namun menemui kegagalan. Ini kerana gagasan Malayan Union ditubuhkan untuk menghapuskan institusi diraja dan hak keistimewaan orang Melayu. Hal ini menyebabkan orang Melayu merasa marah dan memberi tentangan yang hebat kepada British. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyemarakkan semangat patriotisme di penduduk tanah Melayu, dan ini memaksa British untuk melepaskan tanah Melayu ke atas pentadbiran penduduk tanah Melayu itu sendiri. Perpaduan antara tiga kaum utama di Malaysia membuahkan hasil. Ini kerana perjanjian London telah ditandatangani oleh British untuk membebaskan serta memerdekakan Melayu ke penduduk tanah Melayu itu sendiri. Ini dapat dilihat pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama serta melakukan kemerdekaan daripada kuasa British. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penggabungan tiga buah jajahan, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah
Sarawak, Brunei dan Singapura. Hasilnya, pada 16 September 1963, lahirlah Malaysia. Hasil daripada gabungan 3 jajahan iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Helmi bin Muhammad Fadil. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan faktor pembentukan etika dan peradaban melalui aspek kegiatan ekonomi dan perdagangan. Okey, pembentukan etika dan peradaban yang berlaku di Malaysia ini telah lama wujud, di mana sejak abad ke-14 lagi, ketika itu Melaka dikenali sebagai pusat perdagangan Melayu di timur. Dan kedudukan Melaka yang strategik juga menjadi merupakan satu faktor di mana Selat Melaka itu dijadikan sebagai laluan alternatif bagi kapal-kapal yang berdagang, di mana Selat Melaka itu menghubungkan negara China, India, Timur Tengah untuk melakukan aktiviti ataupun kegiatan ekonomi perdagangan. Dan Melaka juga menjadi sebuah lokasi pelabuhan oleh ribuan kapal yang merentasi laluan tersebut. Okey, daripada faktor yang terjadi di slide sebelumnya telah memberikan kesan kepada penduduk di tanah air ataupun tanah Melayu ataupun di Malaysia ketika itu, dan kedatangan para pedagang tersebut memberikan banyak kesan kepada penduduk tanah Melayu dalam aspek budaya dan keagamaan. Sebagai contoh, kedatangan para pedagang daripada Arab telah memberikan impak yang meluaslah dalam aspek rohani, di mana mereka secara tidak langsung menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan. Dan tak lupa juga pada para pedagang Cina juga telah berkahwin dengan penduduk tempatan dan menjadi salah satu faktor perkembangan budaya dan adat resam etnik Cina ini berkembang dan diterapkan sehingga ke generasi baru. Dan para pedagang daripada India pula telah memperluaskan budaya tamadun mereka di tanah Melayu dengan budaya bahasa Tamil dan kepercayaan agama Hindu dan yang mereka terapkan sehingga kini. Okey, untuk kemahiran, etnik Cina mahir dalam kegiatan perusahaan, perlombongan, perniagaan, makanan tradisional, dan ini tidak tertumpu kepada satu etnik saja, dan di mana masyarakat ataupun etnik berbangsa Melayu dan Cina, India juga mempunyai budaya masing-masing dalam resipi masakan ataupun perayaan masing-masing, di mana kesan ini telah diperluaskan ataupun dilanjutkan sehingga ke hari ini. Tanah Melayu mendapat kemerdekaan daripada British pada tahun 1957, pelbagai rancangan pembangunan yang dilaksanakan secara berperingkat, di mana dasar-dasar ekonomi baru ini digubal ataupun dilaksanakan untuk mengelak berlakunya penyelisihan faham antara kaum dan membentuk ataupun membangunkan potensi ekonomi di negara Malaysia. Okey, antara dasar-dasar ataupun undang-undang yang telah digubal adalah Dasar Ekonomi Baru dan Rancangan Malaysia yang pertama telah diwujudkan pada abad ke-20. Dan dasar-dasar dan undang-undang yang digubal adalah merujuk kepada ajaran agama Islam sebagai agama rasmi di tanah Melayu pada ketika itu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Muhammad Iman bin Zahari membentangkan tentang faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai etnik di Malaysia, iaitu dari segi perkahwinan. Okey, dari kita dapat tahu yang kita ada dalam kaum adalah 3 jenis, iaitu Melayu, Cina dan India. Dalam setiap kaum mempunyai pelbagai dan juga kelainan adat dan juga resam yang mereka mempengaruhi dari segi seseorang satu kaum, dan membahaskan satu
kaum Melayu, iaitu perkahwinan, adab perkahwinan Melayu. Untuk dari segi adat resam dan istiadat perkahwinan kaum Melayu mempunyai 5. Satu, mereka adalah yang pertama adalah adat merisik. Yang kedua adalah adat meminang. Yang ketiga adalah adat bertunang. Yang keempat adalah adat berenang. Kebanyakannya adat berenang ni adalah satu keseronokan untuk menyerikan lagi pengantin perempuan dan dilakukan oleh kawan-kawan karibnya atau orang-orang yang terdekat. Akhir sekali adalah adab nikah. Untuk yang kelima, itu semua adalah untuk adat dan resam dari segi kaum Melayu. Cina pula, mereka adalah mempunyai 4 adat resam dan istiadat perkahwinan dalam kaum Cina yang mereka diterapkan, iaitu yang pertama adalah adat merisik, sama juga seperti untuk kaum Melayu. Yang kedua adalah meminang. Yang ketiga adalah adat bertunang, dan yang keempat sekali adalah majlis perkahwinan. Mereka menganggap satu perkahwinan ini mempunyai banyak adat dalam kaum Cina, seperti pakaian pengantin haruslah membuat kain daripada sutera dan disulam dengan warna emas. Sekali untuk adat dan resam istiadat perkahwinan dalam kaum India mempunyai 5 istiadat dan adat resam, iaitu pertama adalah adat merisik. Mereka mempunyai satu perhatian seperti etnik, kasta dan agama, status ekonomi sosial. Mereka mempunyai satu pengaruh yang agak besar. Yang kedua adalah kunjungan ke rumah pengantin. Mereka akan melakukan membawa seperti buah tangan seperti kelapa, sirih, pinang, buah-buahan untuk jadikan sebagai tanda kedatangan mereka atas niat yang baik. Yang ketiga adalah kaji kecocokan pengantin. Mempunyai itu penyesuaian bakal pengantin dikenali sebagai Tairu Mamam, untuk dijalankan terlebih dahulu dalam ajaran agama Hindu. Yang ketiga adalah upacara perkahwinan, masuk penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Untuk jenis kaum India, dan akhir sekali ialah pengantin bersanding. Upacara pengantin dilakukan oleh padanda ataupun dia punya Tok Imam, Tok Kadi, dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga hari tua. Pendanda akan menabur 9 jenis bijirin setelah selesai acara menyaru cincin. Tajuk pendidikan. Sistem pendidikan merupakan tunjang sebuah negara. Institusi ini bukan saja berperanan menyampaikan ilmu, malah membentuk masyarakat yang intelektual yang berpegang teguh kepada perlembagaan negara. Pelaksanaan ini haruslah mengikut acuan masyarakat majmuk pelbagai etnik di Malaysia. Namun begitu, pembangunan karakter negara bangsa haruslah dipupuk dari sistem pendidikan ini. Pelbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Malaysia. Salah satunya adalah sistem persekolahan pelbagai aliran. Sistem persekolahan ini merupakan sistem yang agak lama, yang mengasingkan sekolah kebangsaan, sekolah bernegara Cina dan sekolah bernegara India. Sistem ini amat merumitkan kerana ia mencacatkan pembangunan negara bangsa, hasil daripada pemisahan di antara masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan masyarakat India. Peran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Bahasa merupakan satu medium yang menyatu padukan rakyat. Apabila sistem pengajaran dan pendidikan dalam bahasa Inggeris, hal ini dapat mencacatkan ruang komunikasi di antara masyarakat dan menyebabkan pemisahan di dalam bentuk pendidikan. Hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar yang mempunyai kefahaman dalam bahasa Inggeris saja yang dapat menerima ilmu, dan menyukarkan pelajar-pelajar yang tidak memahami bahasa Inggeris. Selain itu, desain kurikulum dan core kurikulum. Isu yang diperdebatkan ialah kekurangan pengisian daripada masyarakat etnik minoriti yang lain, seperti aktiviti kebudayaan etnik-etnik yang lain di dalam sistem pendidikan kita, merupakan salah satu isu yang menjadi jurang kepada pemahaman masyarakat kita terhadap etnik-etnik yang lain.
dasar kurikulum kebangsaan di seluruh institusi pendidikan di Malaysia. Dasar kurikulum kebangsaan yang baik dapat membentuk kepribadian serta perwatakan yang akan membawa ke arah perpaduan. Dasar kurikulum kebangsaan ini haruslah mempunyai pengisian kurikulum dari pelbagai etnik. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang peka akan sensitiviti dan adat serta upacara agama lain. Hal ini akan membawa kepada perpaduan di seluruh Malaysia. Langkah-langkah sistem pendidikan dalam membentuk etika dan peradaban masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Salah satunya ialah sistem pendidikan mewajibkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di seluruh institusi pendidikan di Malaysia. Bahasa Melayu merupakan medium komunikasi yang agak baik yang dapat menyatu padukan masyarakat di Malaysia. Seluruh masyarakat pelbagai etnik haruslah memahami bahasa kebangsaan dan menjadikan medium komunikasi seluruh institusi pendidikan. Semangat cinta akan bahasa kebangsaan haruslah menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kesimpulannya adalah dalam pengaruh peradaban dan etika dalam kalangan kaum mampu menolong generasi ataupun watakan yang akan dibawa oleh seseorang, kerana kebanyakannya adat dan istiadat resam atau sekali digunakan untuk dalam seharian kita. Sebagai contoh, perkahwinan juga adalah satu cara atau majlis yang dianggap suatu yang mulia untuk semua jenis kaum dan suci bagi semua, kerana ia dapat menyatukan satu keluarga dan keluarga lain yang akan dibawa ke dalam hubungan keluarga yang rapat. Selain itu juga macam sistem pendidikan juga adalah satu faktor yang akan mempengaruhi pembentukan peradaban dan etika pada masa ini, kerana ianya akan dapat membawakan satu sumber ilmu yang berguna untuk pada masa depan dan akan mendorongkan satu ekonomi yang membangun. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.